Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini merupakan sesi yang terakhir. Mudah-mudahan perbincangan kita dari pagi sampai sekarang tuan-tuan dapat sedikit banyak memahami konsep kesempurnaan solat itu, walaupun banyak lagi perkara yang patut kita bincangkan. Ya, masalah masbuk dan muwafiq belum selesai juga. Jadi maknanya nanti insya-Allah ketika kita akan bincang balik beberapa perkara yang tertinggal dalam kursus ini insya-Allah. Dan sebelum kita membincangkan beberapa soalan yang bakal timbul, kita huraikan sedikit mengenai khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk ini ialah bergantung kepada hati kita sebenarnya. Yang khusyuk tu hati. Ya. Jadi kalau kita nak khusyuk dalam solat ni, memanglah suatu perkara yang amat payah sebenarnya. Lebih lagi akhir dunia dan akhir zaman. Perkara yang mula-mula diangkat oleh Allah SWT ialah khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, ilmu faraid. Tidak ramai orang ingat lagi ilmu faraid kerana dia cepat lupa, cepat diangkat oleh Allah SWT. Sekarang tidak ramai orang pandai ilmu faraid. Lebih-lebih kadang-kadang pula bukan pasal dia tak belajar, tidak praktik, pasal tidak ramai orang lagi inginkan faraid itu. Sedikit sangat orang yang inginkan pecah harta melalui faraid. Begitu. Jadi yang pertama sekali, kalau nak khusyuk ni, ingat balik tentang konsep dia. Hati kita ni dia bergerak dan juga diam. Apabila kita diam, hati ni berjalan. Apabila kita berjalan, hati ni diam. Itu passion dia lah. Itu sebabnya kita kalau barang hilang ataupun tak ingat letak kat mana, jangan cari. Bila cari, badan kita bergerak. Bila bergerak, hati diam. Carilah kita duduk dulu. Duduk, mana kunci ni? Mana hati akan bergerak, jalan. Tahulah dia bahawa sungguhnya kunci yang hilang tadi bukan hilang, ada dekat pipe. Pasal hati berjalan. Lebih lagi waktu kita sembahyang, kunci hilang, mana jangan cari, tak payah, sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kasut dia kata. Dia kena ingat. Kita ambil uduk kat pipe, tinggal jam kat pipe tu, elok jalan sampai sini, jam tinggal. Kenapa waktu jalan tak ingat? Nampak tak? Bila kita Allahu Akbar, pegang, jam. Sudah. Nampak pula orang ambil uduk, habis. Hati berjalan. Maka caranya nak khusyuk ni, pertama sekali kita kena jaga makan. Makanan kena jaga, berhati-hati sungguh makan. Jangan ikut dan. Pergi kedai mamak, kasih mi goreng, wah, tak ingat kita mi beli kat mana tu, tahu beli kat mana, yong taufu ke benda, fish ball semua ni, tak tahu beli kat mana. Kita pun makan, hukum makan tidak haram, pasal tak tahu dari mana dia beli. Kalau tahu pun tak tahu halal tak halal, tak tahu. Kalau sekiranya benda itu haram, kita tak berdosa, pasal tak tahu. Dalam ilmu fiqh pun tak wajib nak usul. Terus tanya, beli balik je. Ini beli kat mana? Siapa jual? Pakai seluar pendek ke seluar panjang? Sembayang tak sembayang? Jangan soal. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Jangan tanya, kalau tanya nyusah gitu, jangan tanya. Tetapi kita kena berhati-hati, pasal takut hati gelap. Tak berdosa je, jadi hati makin hari makin gelap.
doa tidak dimakbulkan, khusyuk pun sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama, makan kena jaga. Yang kedua, mengetahui isi kandungan bacaan yang dibaca. Fatihah tidak perlu hafal maknanya, tahu simpulan Fatihah tu. Waktu kita baca Fatihah, ingat simpulan dia tu. Waktu tahiyat ingat, waktu Rabbil Fili ingat. Yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita ambil tiga: takhalli, tahalli, tajalli. Ejaan sama, hanya kha, ha, jim. Takhalli maknanya mengosongkan hati kita daripada sesuatu yang boleh merosakkan kitanya mahmudah, sifat mahmudah. Jaga, jangan sampai sifat mahmudah bertukar. Itu takhalli. Tahalli menghias diri kita daripada sifat yang terpuji. Takhalli menghilangkan daripada sifat keji. Tahalli kita hiaskan diri dengan sifat-sifat yang indah, yang mahmudah. Buang madmumah, ambil yang mahmudah. Buang yang terkeji, ambil yang terpuji. Sebenarnya hati kita ini bersih, diliputi oleh sifat madmumah kan rosak. Ini penyebab kepada rosaknya jiwa tu. Akhirnya tajalli, nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nampak, selesai lah. Nampak kebesaran taala, itu tajalli namanya. Kemudian kita waktu semayang itu, kita jaga hati kita, jangan dia merayau. Tengah semayang, Allahu Akbar, dia merayau, pergi Greenwood, pergi Gombak, pergi mana-mana, Cik Rian tak semayang. Kita pesan, wahai hatiku, balik, sedang semayang, balik, jadilah sedap. Ingat, sekejap dah melayang pula balik. Imam pula semayang lambat, pergilah, kita tua lah, Cik Rian macam-macam. Tengah semayang dia mau dijagung, terserlah mulutnya, jagung ke selima, berbunyi pun. Masa hati dia menguasai diri dia. Kemudian hendaklah ia pastikan bahawa kerja-kerja yang nak buat dah selesai. Jangan ingatkan lagi kerja selepas semayang, lupakan saja, buat kemudian. Tapi apabila kita ingatkan kerja, itu yang laju tu, lupakan saja. Terus banyak apa-apa kerja. Air hujan kan, hujan gelap-gelap ini, ambil angkat kain, mentokar tutup cermin. Jangan kita katakan hujan tak apa, dan tengah-tengah semayang hujan, macam tak kelang kabut semayang laju. Kemudian jangan kita meletakkan sesuatu tulisan tempat semayang ni, apa, sejadah ni. Kadang-kadang sejadah tak ada, ambil surat khabar je, buat sejadah. Macam surat khabar saja kan. Allahu Akbar dulu, kalah pula Selangor dia. Bila nak semayang, itu sebab dengan suara dia pakai putih je. Bila hijau-hijau gini, orang perhati juga, tengok ni Kaabah ke Palestin punya. Dia mikir gitu. Gimana? Pasal hati kita ni rajin tekap pai nak. Sahabat tak boleh, TV, radio tutup. Kan kita ni kuat ingin tahu tu. Tengah-tengah semayang, dengar berita Selangor kalah 3-0. Kalah. Lepas semayang, kawan tu, Selangor menang lah, dia kalah. Aku tengah semayang, aku dengar berita tadi. Maknanya dia sudah menerawang dia. Kalau semayang daripada surau ke rumah ke, semayang depan-depan, pada dinding dekat. Pasal kalau jauh pandangan macam-macam. Di sini semayang kan, nampak luas tu, macam-macam yang nak dipandang. Main dekat tingkap lah, orang lalu perhatikannya, motor lalu perhati.
Kan bercakap tu tengok tangkap dia lalu. Mana pula sana tu. Ini problem dia. Tunduk semayang, tengok tempat semayang tu. Itu sebabnya kalau boleh khusyuk semayang pejam mata, pejam tak apa. Tapi tidak digalakkan pejam, takut hukumnya makruh. Kalau jiwa kita rosak, takhali itu kurang, jadi lagi tutup mata, lagi macam-macam benda datang. Tapi kalau jiwa dah selesai, tak ada masalah apa-apa. Itu tu. Kemudian hendaklah kita tidak mengingatkan selepas semayang ni ada benda yang nak dibuat. Dan hendaklah kita ingatkan bahawa di belakang kita inilah Israel sedang nak cabut nyawa kita selepas habis semayang. Ingat hendaklah bayangkan bahawa Israel ada kat belakang, tunggu habis semayang dia akan cabut nyawa kita. Sekarang aku nak mempersembahkan suatu semayang yang paling canggih, kerana ini merupakan semayang yang terakhir buat aku. Belum tahu petang, belum tahu malam. Sekarang ni semayang terakhir. Semayang, ingat last ni, last. Memanglah bimbang juga. Kan takut kat mati tu, kan? Apa pun takut, mati juga, kan? Tak ada orang takut mati tak mati, mati. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Tak berani. Macam naik kapal terbang, boom jatuh kan? Ada orang pegang kuat tu, pegang semua kuat kursi ni, pegang buat apa? Lagi sakit kita, nampak? Lagi pegang takut jatuh ni, pegang buat apa? Ikat dah. Mana kau jatuh pun terentak itu je. Takut pucat muka, macam mana ustaz, macam mana ni kan? Saya kata awak takut mati juga, tunggu je lah. Dia pegang je, tak ada faedah pegang. Kau naik motorkar gagah juga naik kau terbang. Orang yang takut mati tu dia sudah mati 14 kali sebelum ia mati, kena. Jangan takut. Mana kalau benda tu boleh tahan, tak apa, benda tak boleh buat apa, jatuh habis, bertobat je lah. Saya pernah sekali daripada Jeddah balik ke sini, goyang terbang, ingat 3 jam kat ni, boom, duduk relax, baca Yasin, baca surah ni, dah habis surah dah, tak habis lagi ni. dah habis surah. Sebelah saya Arab, dia pun baca. Tak lama, sejam 2 jam kemudian elok tenang, minum arak dia elok. Ini problem. Tadi baca Yasin, baca surah itu, akhirnya terdarah arak dia. Elok juga goyang ke terbang tu. Begitulah. Kemudian tuan-tuan bayangkan, di kanan, di kiri ni, di belakang apa nama Israel, di antara dua dahi ni ada Kaabah. Kaabah duduk situ. Tu dia. Dan kaki kita ni di atas titian sirat. Maknanya ni sedang menyeberang ni. Bimbang kalau menyeberang silap jatuh ni, jaga sungguh. Jangan goyang-goyang dan gatal-gatal. Mata pandang bawah elok-elok. Jangan merayau punya mata tu. Kita kan kuat ingin tahu kan. Bunyi dong aja, tidak memandang. Tengah semayang pun ada tu kawan di Kuala Lumpur, itulah dia tengah semayang, orang test dia, tua dah, dia ada duit siapa RM50 ni, plastik dah. Mati dah orang tu. Jadi maknanya ingin tahu kuat. Kita bertahan, jangan pandang-pandang, pedulikan apa yang jadi lah, barulah semayang sungguh. Dia boleh kona ke belakang tu. Orang main ke dia, siapa duit RM60, pusing tak? Itu antara lain. Jadi maknanya supaya kita ni dapat khusyuk. Dan saya pesankan, kalau gatal tak tahan sangat, bau garu. Kalau gatal sikit-sikit, jangan garu, pasal nanti menjangkit tempat lain. Gatal ni bukan, sini pula gatal, belakang pula. Dia passion tu. Jangan garu kalau gatal. Kalau sabar tak menggaru, maka sabarlah, takkan gatal lah selama-lamanya. Maksudnya dia garu, dia menjangkit. Kalau tak garu tak apa, satu ni je gatal, satu ni je.
Kalau garu, nyangkit sini. Jangan garu kalau gatal. Gatal tak apa soalan. Hanya takutkan dengan menggatal aja. Itulah itu. Begitulah lebih kurang. Kucuk ni pendek-pendek ya. Kita ambil soalan. Pertama, umumnya kita mengikut mazhab amalan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bolehkah kita mencampurkan amalan syaharian kita mengikut amalan Imam Syafi'i, Hambali dan lain? Contohnya, wuduk ikut Imam Hambali, salat ikut Imam Syafi'i. Jawapannya boleh. Yang tak boleh, satu ibadat dua mazhab boleh. Makna dalam semayang tu dia dalam semayang dua tiga mazhab tak boleh. Wuduk dua tiga mazhab tak boleh. Tapi wuduk Syafi'i, Hambali, semayang Hambali boleh. Tu lain ibadat. Tetapi kalau dalam wuduk Syafi'i, kita ambil wuduk Syafi'i, batal Hanafi, tak boleh. Senang lah ambil wuduk Syafi'i, sentuh. Hanafi lah senang. Tak mahu dia. Tak boleh. Itu dia panggil talfiq. Taklid lain. Talfiq mana mencampur adukkan satu ibadat dua mazhab. Satu kereta dua gear, mana mahu dia? Berterabur bertukar tu. Apakah hukumnya jika seorang itu tidak mengambil berat arah kiblat yang sepatutnya ketika hendak mendirikan solat, sedangkan beliau boleh mendapatkan petunjuk yang lebih jelas? Contoh, arah kiblat adalah timur, tetapi beliau menghadap terserong kira-kira 10 hingga 20 inci dan kiblat dari kiblat. Tak sah lah. Waktu pertama mesti letakkan kiblat tepat, walaupun tak tepat. Anggaran kita punya kiblat tak tepat juga. Pasal apa? Satu hun lari ke Spanyol perginya. Ikut keadaan yang biasa. Tepat tak tepat tu memang tak tepat. Tapi kiblat sana lah. Yang kau nak sikit begini, tak boleh. Kalau dengan sengaja, tak sengaja sah. Ada pendapat mengatakan bahawa tumakninah adalah sebahagian dari rukun salat, menjadikan rukun salat adalah 17 dan sebagainya, bukan 13. Apakah komen Ustaz? Betul, ada setengah kitab 17 rukun semayang, ada setengah kitab umumnya 13. Dalam kitab Batul Mu'in 17. Pasal sebutkan tadi, dia pisahkan antara tumakninah dengan rukun. Umpamanya, pertama niat, kedua takbir ihram, ketiga berdiri betul, 4 Fatihah, 5 rukuk, 6 tumakninah, 7 i'tidal, 8 tumakninah, 9 sujud, 10 tumakninah. Begitu. Dalam kitab lain, yang keempat rukuk dan tumakninah. Sama aja. 13 pun boleh, 17 pun boleh. Bilangan tak ambil kira. Bolehkah kita membaca niat sebelum takbir ihram? Tak boleh lah. Kata qasdu syai'i muqtaran bi fi'lih, menyengaja suatu dan terus buat. Allahu Akbar, niat dalam tu. Jangan niat sembahyang zuhur baru Allahu Akbar. Tak boleh. Bagi makmum yang lewat, waktu bilakah yang sepatutnya beliau bangun bagi apa ni? Merupakan solat ketika imam telah memberi salam, menumpang bagi baik-baik apa punya apa ni, menupi bagi makmum yang lewat, waktu bilakah yang sepatutnya beliau bangun bagi menyambung solatnya ketika imam tidak telah beri salam. Dia kaedahnya begini, imam beri salam yang kedua habis, pisah. Makna sebaik-baiknya imam salam yang kedua dan habis salamnya, kita pun berpisah, menunjukkan imam telah habis sembahyang.
Beri salam yang pertama belum tahu, boleh jadi dia sambung balik tak cukup rakaat. Begitu. Dia pun selesai sembahyang dia, kita bangun, barulah berpisah. Itu afdal lah. Makmum ganggu solat, contoh mengikut sumber-sumber tertentu yang taufu makanan Cina, yang buat Cina, masalah kesucian makanan, tapi yang jual orang Melayu, anak-anak beli. Macam mana nak atasi solat terganggu? Iyalah, sebenar yang taufu memang Cina buat, Melayu tolong beli dan tolong jual, makan pun orang Melayu. Itu kelebihan Melayu lah. Jadi kita buat keputusan yang taufu ni jangan beli, habis selesai masalah. Tak ada orang mati tak makan yang taufu. Jumpa tak? Sekian kau dah meninggal dia, asal makan yang taufu lah tu, tak makan yang taufu. Pasal itu kita jaga sungguh. Mana kita itulah kita kena menukar pemikiran orang Melayu. Kalau tak makan benda ni, ada gantian dia. Sekarang orang Melayu buat mi dah, buat bihun orang Melayu, tahu orang Melayu, bagus dah orang Melayu dah. 11 selepas 13 mi, orang Melayu pun buat makanan-makanan Cina. Pasal orang Melayu suka makan benda Cina. Itu sebab kita bimbang kadang-kadang yang taufu ke fishball yang buatan Cina ni, kita bimbang dibubuh minyak sedikit, minyak albab tu, jangan makan. Berhati-hati. Kita tak boleh kata orang makan tu haram, tak nampak, tapi eloklah tak dimakan supaya kita tak kena benda-benda yang diharamkan tu. Solat ketika naik kenderaan dengan suasana jam atau tengah memandu kenegaraan apa ni? Kenderaan. Jadi bagaimanakah semayang waktu kita sedang berada dalam kenderaan? Kenderaan ni mengalir ke sana, kiblat sini. Kalau kita asar, biasanya kalau waktu asar balik jam, kita pertama mesti jam. Yang pertama sekali kita semayang dulu di pejabat. Kita tahu ini mesti jam punya. Kadang lagi 5 minit dah waktu, dia nak balik juga. Kadang suara dah azan boleh semayang dah. Yang kedua, kalau dah dalam kenderaan, kita bawa kereta, ini kalau tak semayang sekarang, memang tak semayang. Kita semayanglah menghormati waktu namun. Kita pun dah ikat, kita semayanglah menghadap mana-mana pun tak pun. Kemudian taklah dia qada balik semayang. Wuduk pun tak ada, kiblat pun tak kena. Kita semayang menghormati waktu saja. Kalau mati, kita sudah dianggap sebagai telah pun semayang. Tak payah minum. Salat sunat ba'diyah selepas maghrib selepas maghrib ke isyak hendaklah dikerjakan selepas wirid doa tanpa bercakap. Boleh Ustaz ulaskan? Maknanya dia kata semayang ba'diyah maghrib ni teruskan saja untuk mendapat pahala banyak, jangan bercakap, diam. Ya, untuk mendapatkan pahala banyak. Kita semayang dulu, semayang ba'diyah barulah bercakap. Tapi bagi kita orang Melayu Malaysia ni, lepas isyak dia sibuk nak bersalam. Dia atur ramai-ramai gitu. Sallallahu alaihi wasallam.
eloknya kita semayang dulu baru salam. Banyak surau-surau buat dia sibuk nak bersalam. Kalau tak bersalam dia bising. Tak semayang sunat tak apa. Terus salam balik dia. Tak semayang tak apa, jangan tak bersalam. Imam nyaringkan suara semasa wirid, walaupun ketika itu ada makanan yang belum habis. Solat, sedang solat masbuk, sila diulaskan. Masbuk tu ni. Imam nyaringkan suara Mika cakap Perak ni, oh mic bukan Mika ya. Imam nyaringkan suara mic semasa wirid, walaupun ketika itu ada makmum yang belum habis solat. Ini makna soalannya, bolehkah imam membaca kuat apabila ada makmum yang belum selesai sembahyang? Maka jawapannya ialah hendaklah imam itu menslowkan, memperlahankan bacaan supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang sembahyang. Kerana orang sembahyang tak lambat kan, dia pun sembahyang seorang, dia dengar juga ceramah umpamanya atau wirid, maka imam hendaklah memperlahankan bacaan wiridnya itu untuk menghormati orang yang sedang sembahyang, untuk menghormati orang yang sedang sembahyang. Kadang-kadang imam pula lagi orang ramai lagi kuat subhanallah tu. Tak boleh lah. Tak boleh buat begitu. Itu sebab saya pesan selalu waktu-waktu pagi, waktu subuh-subuh kan ada apa tahrim itu. Ya Arhamur Rahim, irhamna pagi-pagi. Hukumnya jadi haram sebenarnya. Tahrim tu haram. Pasal apa haram? Pasal mengganggu orang sedang tidur. Orang yang tidur tu boleh jadi bawa balik kerja. Anak-anak baru lahir, orang yang dah sembahyang tahajud, dia baring sekejap nunggu subuh, dilantak tahan pukul 5 sampai 5.45. Kan banyak orang marah. Pasal apa nak baca bising-bising tu? Lagi 10 minit nak asar, nak subuh, boleh. Adil lah. Ni orang nak tidur nyenyak, mantai lambat tidur, orang yang demam, orang yang sakit, orang ada masalah, dia orang perempuan yang datang bulan dia tak sembahyang. Pasal apa nak ganggu dia? Orang yang baru bersalin, anak kecil, macam-macam. Adil lah buat 10 minit bagi orang nak standby lagi surau. Tak payahlah berjam-berjam. 5 dah start. Nak baca Quran, baca je lah, tak payah pakai mikrofon. Nak wirid-wirid je, tak pakai mikrofon. Nak gerak orang tidur, biar dulu. Ini waktu sunat lagi, sunat bangun lagi. Jangan paksa dia bangun. Dia ada orang tak sembahyang tahajud pun, ada orang bawa balik tunggu rian, ada juga. Tunggu sekejap, nak baring sekejap menjelang subuh. Tapi kita bising-bising tak sempat, tak tidur. Ini ditulis oleh Dr. Ahmad Shalabi dalam bukunya Keadilan Islam dalam keadilan Al-Quran dalam syariat Islam. Mana apa adil ni kita? Sama juga jemaat. Jemaat tak payahlah bila tu menghalalkan mikrofon ke orang masjid tu. Orang nak sembahyang sunat, orang nak sembahyang wirid, orang baca Quran, dia nak pakai keluarkan untuk syiar saja. Orang kan wirid di masjid ni, orang ramai dah sampai dah wirid baca Quran. Bila lantaknya pula pakai mikrofon menghadap kepada orang masjid tu, kan marah ada orang. Orang tak faham konsep masyarakat. Kena ingat tu. Solat hajat dikerjakan secara berjemaah. Makmum hendak niat secara sendiri atau makmum. Sekian ulasan. Boleh juga main sunat di berjemaah, boleh. Dalam kitab Imam Nawawi dia kata boleh semayang sunat itu berjemaah
hukumnya harus dan tidak makruh. Jaizun bila karahah, harus tanpa makruh. Jadi niat masing-masing. Mayang berjuang sama mayang itu menjadi makbul. Niat masing-masing. Dia nak niat kaya, dia nak niat naik pangkat, dia nak niat tukar kerja, dia nak niat dapat rezeki. Sembahyang sekali tak apa. Itu kita betul, tak ada masalah. Adakah batal solat sekiranya keluar angin dari kemaluan hadapan wanita? Ini dipanggil darurat atau dipanggil jarang berlaku. Tapi kalau sudah menjadi amalan begitu, hukum tidak batal. Angin saja. Saya didatangi haid selama 7 hari dan mandi wajib. Selepas 4 atau 5 hari darah haid keluar lagi, walaupun sedikit saja. Bagaimana dengan solat saya di antara 2 haid tadi? Dia haid ini kalau sudah 7 hari dia kira bersih, datang balik sampai 16 hari dikira haid balik. Maka di antara 2 haid itu dikira haid. Ma bainal haidataini haid, mana 1, 2, 3, 4, 5 nak datang, kan? Berhenti 2 hari, datang balik. Yang datang tu dikira haid lagi. Di antara 2 haid tu haid. Puasa tak sah. Kalau ada puasa kena qada balik. Jadi sekiranya selepas 16 hari, cukup 16 hari dah, tu bersih, mandi balik, tiba-tiba datang lagi seminggu kemudian, maka itu tidak dikira haid kerana ia baru seminggu. Hendaklah berpisah antara 2 haid itu 2 minggu. Dua apa namanya? 17 hari. Berapa hari? 14 hari. 14 hari. Kurang 14 hari itu bukan haid, itu penyakit istihadah. Itu sebab perempuan dia naklah letak kapas dalam rahimnya itu, kalau ada darah itu dikira haid lagi. Itu kaedah. Ustaz, tolong tunjukkan, ya ke? Tunjukkan cara praktikal bagaimana cara-cara sujud yang betul bagi seorang wanita. Wanita ni dia sujud, ini kena tutup. Jadi begini, ya. Payah nak tunjuk pasal kita orang lelaki, payah juga. Wan ni maknanya dia letak ni, dia mesti apa nama tu, lambung dia tu rapat. Dia betul. Maknanya dia punya ni mesti rapat. Gitu. Orang lelaki buka gitu. Perempuan itu je. Maknanya tutup ketiak dia. Orang lelaki buka ketiak itu je. Kaki mesti begini. Begitu. Maknanya ini mesti tertutup begitu. Jangan begitu. Ada orang standby lah. Salah. Faham ya? Banyak orang standby. Tak sah. Tak sah. Ada dia. Apa yang harus seorang makmum lakukan sekiranya imam membaca terlalu cepat sehingga tidak dapat menghabiskan Fatihah ni? Adakah perlu terus mengikut imam tanpa meneruskan secara Fatihah, bacaan Fatihah saya? Gini je, kita kalau sekiranya
Rakaat yang pertama sembahyang zuhur umpamanya, imam kita sembahyang sama tadi, tiba-tiba imam laju, dia rukuk, kita Fatihah tak habis lagi, dia pun i'tidal tak habis lagi, imam laju kita lambat, imam sujud tak habis juga, imam duduk tak habis lagi. Apa terdarah lambat ni? Kemudian sujud tak habis juga. Maka hendaklah makmum tu milih antara dua, sama ada ia bermufarakah dengan imam itu. Aku bermufarakah lah dengan kau imam wahai yang sangat laju itu, ataupun kita ikut terus imam tu, tinggalkan rukuk, tinggalkan sujud yang pertama, sujud sama-sama. Maka hendaklah tambah satu rakaat selepas imam tu beri salam. Itu kaedah dia. Tetapi kalau datang lambat, imam sudah hampir-hampir sujud rukuk, kita pun takbir, imam pun rukuk, kita ikutlah imam tu rukuk, tak payah baca Fatihah habis, itu dipanggil masbuk. Tetapi jangan sampai tak sempat rukuk tamakninah bersama-sama imam. Imam rukuk, kita berukuk, maka itu dikira dapat rakaat. Tetapi kalau selisih, imam rukuk, kita pun baru nak Allahu Akbar, Allahu Hamdah, selisih, maka tak dapat satu rakaat. Itu dia dah. Berdosakah kita sekiranya kita tidak membaca surah selepas surah Al-Fatihah? Boleh Ustaz terangkan? Hukumnya sunat saja, tak baca pun tak apa, ya? Membaca surah selepas Al-Fatihah hukumnya sunat. Kalau tak baca sembahyang itu hukumnya sah, tetapi hukumnya makruh. Boleh, tinggal tak apa. Maknanya kadang-kadang ada masuk orang cepat, nak cepat, jadi ada wrestling. Bolehkah Ustaz senaraikan keutamaan prioriti secara berjelas untuk membolehkan seorang itu menjadi imam solat? Menjadi imam ini, makmum, jadi imam, hendaklah orang itu bacaannya lebih baik daripada makmum. Dan dia ada kaedah lah. Pertama sekali, orang yang alim, aqra, sama dia bacaan dia, orang yang alim, sama juga umur dia, sama juga tuan rumah, tuan rumah yang afdal. Kalau kita main rumah orang lah, itu di surau orang astempatan. Kalau sama semua, umur sama, ilmu sama, bacaan pun sama, ambil tuan rumah. Kalau semua sama, siapa-siapa boleh kan? Kalau sekiranya orang kampung itu semua bacaan tak boleh baca, tak layak semua, mana? Semuanya sengah belaka, semua jadi imam. Pasal apa? Semua imam sengah belaka, boleh. Dipanggil kampung sengah. Boleh. Macam mana nak ganti imam salat, imam batal masa sujud? Adakah orang belakang perlu merangkak? Waktu sujud, mana kita tahu imam tak ada? Kita tahu ke mana pula imam ni? Kita bangun baru tahu imam tak ada, kan? Ketika itu tak apa, jalan dulu. Mana yang terkenal dia berjalan, mana dia angkatkan suara sampai dia bangun. Lepas tu dia ke depan untuk jadi imam.
Tak payahlah waktu sujud tu dia pun tak tahu imam ada tak ada. Dia bangun nampak imam tak ada, barulah dia terbangun. Kalau tak payahlah, dan bangun baru boleh bergerak ke depan. Itu dia dah. Apakah cara nak mufarakah dalam salat? Imam baca kepala bergoyang, imam bacaan keras. Macam mana nak betulkan? Bila tegur dia marah. Dia begini saja. Imam itu kalau kepalanya bergoyang, dia sembahyang goyang dia. Ada kawan saya 2 orang goyang kepala dia. Sekiranya kita pegang kepala dia, tak boleh baca Fatihah dia. Dia goyang kan, dia baca mesti goyang. Macam India juga. India ni cakap mesti berat tangan dia. Satu hari tu dia ditangkap dia polis, ikat dia. Siapa nama? Diam. Umur berapa? Diam. Pasal apa pukul? Diam kan. Kata boleh apa tak cakap ni? Cuba buka. Kan? Bila pukul? Semalam lah. Kena. Sekiranya kalau dia pegang kepala dia, tak boleh baca dia, tabiat dia membaca memang goyang, maka tidak batal sembahyang dia. Tetapi kalau pegang kepala dia boleh baca juga, batal. Nampak tak? Bukan tabiat. Mufarakah. Kepala ni anggota berat. Tu. Imam bacaan keras. Apa mana keras? Keras apa mana? Lurus saja. Gini saja. Kan tadi tajwid sebut. Maknanya baca Fatihah ikut tajwid. Ikut tajwid dia. Mat tabi'i ke, mat lin ke, mat lazim musaqqal kalimi ke, kalim musaqqal ke, mat tamkin ke. Iyyaka tu, iya tekan. Kan? Jangan pasal iyyaka, makna iyyaka tu ialah lain makna. Iyyaka akan dikau wahai Allah. Kalau iyyaka akan dikau wahai cahaya matahari. Kan jadi murtad ni. Faham pun dosa, tak faham pun berdosa juga. Imam ni kalau tegur marah, jangan tegurlah. Mudah ya. Asal ada jenis imam yang samsing banyak juga. Bolehkah anak lelaki yang berumur 12 tahun belum balik jadi imam kepada ibunya di rumah sebab dari segi bacaannya bagus? Boleh, dia mumayyiz, boleh jadi imam. Solat jamak kasar jika terlupa niat musafir, jika outstation berterusan, contohnya 4 bulan berturut-turut. Dia musafir tidak payah niat, tetapi kita nak jamak takhir, kita kena niat lah. Mana masuk waktu zuhur, kita niatkan nak jamak takhir. Tak payah semayang lah. Masuk nanti asar, mayang zuhur 2 rakaat, mayang asar 2 rakaat, tak payah niat lah. Niat semayang pertama tu sedang mengikat mayang yang kedua. Gitu. Kalau jamak takdim, kita semayang zuhur niat nak jamak kepada dalam waktu takbiratul ihram, niat sengaja aku semayang zuhur 2 rakaat kerana ta'ala, dan niat nak jamak dengan asar saja. Dan bila semayang jamak takdim ini, waktu semayang zuhur 2 rakaat naklah semayang terus asar, hanya boleh diselangi oleh qamat saja. Jamak takhir tak apa, semayang zuhur, semayang asar dulu atau zuhur dulu, mana-mana boleh. Dan nak semayang kedua tu kita boleh rehat, tak apa, tak payah berturut-turut. Takdim mesti berturut-turut. Kita semayang jamak ada berapa? 3. Jamak takdim, jamak takhir, jamak ta'iyah.
Banyak yang tak iyah itulah. Kemudian berterusan ni 4 bulan. Sekiranya dia setempat 4 bulan, 1 hari pun tak dapat. Dia sampai di kampung ini, nak di sini 4 bulan, 4 bulan saja duduk. Niat saja duduk sampai saja kampung ni, 1 hari pun tak dapat. Banyak orang buat 3 hari. Lepas tu dia buat jamak sembahyang biasa. Mana boleh? Banyak orang silap. Dia sampai tempat tu, dia musafir 4 bulan, dia buat 3 hari saja. Lepas tu yang lain tu dia buat sembahyang. Dia sampai saja tempat yang dia diniatkan itu, 1 hari pun tak boleh. Kena ingat tu. Banyak orang buat sampai dia pergi Pulau Pinang, sampai dia buat sana seminggu, 3 hari jamak biasa. Maksudnya hari keempat dia sembahyang apa namanya, dia biasa. Yang pertama dia jamak. Tak boleh. Sampai tempat itu niat 4 hari je, 1 hari pun tak dapat. Sewaktu solat jenazah dilakukan, imam terbuang angin, batalkah solat tersebut? Batal lah. Apa hal imam tak turun? Imam dah batal, dia keluar lah. Pasal apa diteruskan jadi imam? Tak sah sembahyang. Di zaman ini orang ramai bekerja, solat zuhur dan asar tak ada jemaah kecuali cuti. Apa hukumnya? Tak ada solat jemaah di surau. Surau tak apa, masjid. Dia masjid mesti ada sembahyang jemaah. Tidak hukumnya berdosa, kerana hukumnya fardu kifayah. Ketika solat, anak kecil berdepan, berdia lampin, pakai buang, memegang, menyentuh baju kain, sah atau batal salat kalau lama sangat. Tetapi kalau ia menanggung baru batal. Pegang tak, dia pegang kain maknya, kain bapaknya, tak batal. Tapi kalau didokong dia, itu bagi menanggung budak. Hukum sujud atas rambut tak sah lah, kecuali ada selai je, tak apa. Pasal ada bagian-bagian yang sujud tak semestinya sama, tak selai dolai je. Tapi kalau banyak sangat sampai lutut tak boleh sujud, maka tidak sah. Selai dolai tak apa. Adakah batal wuduk bila menyentuh budak-budak yang telah memayyiz tapi belum balik? Tak batal. Dia tidak ada nafsu lagi budak tu. Tak. Dalam kitab, dalam Quran sebut menyentuh orang tua-tua. Dan mazhab Syafi'i dulu, mazhab Syafi'i qadim yang lama, menyentuh orang perempuan tidak batal. Yang tua-tua yang tidak ada harapan nak kahwin dah, orang tak pinang dia dah. Kan? Dia pun dah expired dah. Tetapi akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia kata batal. Pasal dia nak jumpa orang tua, dah tua dah. Dia bergurau senda juga dengan orang lelaki, tak boleh jalan, dia kata batal juga. Expired dia pun boleh pakai juga. Air untuk membasuh muka, menitik ke dalam tapak tangan untuk basuh yang kedua atau 3 kali. Air itu air mutlak atau air mustakmal. Makna mustakmal ialah menggunakan air yang wajib kepada yang wajib. Air wajib kepada sunat tidak mustakmal. Air yang wajib berpindah kepada yang wajib, barulah mustakmal. Pindah kepada yang sunat tidak mustakmal. Bacaan imam berlagu serta menimbulkan fitnah. Contohnya makmum cakap, leceh lah ustaz ini, macam bagus sangat bacaan. Sudah. Makmum nak marah aja.
apabila imam itu tidak disukai orang, maka doa imam tak naik sejengkal pun ke atas. Ya, apabila imam itu tidak disukai oleh makmum, maka doa imam tak naik walaupun sejengkal ke atas, tak naik ke atas langit, tinggal tengah-tengah ni je doa dia. Oleh kemudian imam itu mesti disukai oleh makmum. Ya, kadang-kadang imam ada zaman ni dia buat berlagu-lagu, makmum tak suka, nak cepat kan, lirik-lirik je, baca panjang-panjang sangat. Zaman Nabi ada seorang imam, dilantaknya panjang sangat, makmum mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, sana jadi imam teruk sangat, panjang, kami nak ke pasar, kami nak ke petani, kami nak bekerja. Nabi panggil imam tu, Nabi kata, engkau ni bunuh orang, lain kali jangan buat begitu, singkat semayang sudah, pasal orang ada masalah. Nabi pun kalau ada orang perempuan semayang, budak-budak menangis belakang, Nabi cepatkan semayang untuk mengelakkan daripada gangguan. Itu imam ni kena sederhana, jangan apa panjang-panjang sangat baca doa, baca bacaan. Ustaz, tolong jelaskan sekali lagi tentang sifat jamak tadi. Solat pulang ke kampung 5 hari, adakah boleh jamak selama 3 hari dan solat biasa 2 hari? Tak boleh. Apabila sampai tempat berniat untuk 5 hari, 1 hari pun tak boleh. Pasal anggapan orang 3 hari buat, 2 hari kita biasa. Tak boleh. Pasal putuslah musafir itu apabila berniat duduk lebih daripada 4 hari, 3 hari. Kita dapat 5 hari sebenarnya. Pasal dia begini, 1 campur 3 campur 1. 1 itu sampai 3 hari ni kita boleh buat jamak. Ini balik. Ini balik ni tak dikira hari lah, balik lah kan. Maknanya, tetapi kalau kita duduk 4 hari menjadi 6. Tak boleh langsung-langsung. Pijak je, maka habislah musafirnya apabila sampai tempat berkenaan. Ingatlah. Boleh faham ya? Kita ada 3: musafir, mukim, mastautin. Kalau kita balik kampung, sebenarnya kita tak boleh sebut balik kampung, menziarahi orang kampung. Kita tak duduk sana dah, kita duduk Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur ni lah kampung kita. Kita kalau pencen pun tak balik kampung dah, tahu tak? Melainkan rumah kampung dah siap dah, kita akan balik kampung sana. Sanalah mastautin. Balik sana wala sehari pun tak boleh. Pasal itu balik kampung. Sekarang kita bukan balik kampung, balik menziarahi orang kampung. Bapak dah mati dah, mak dah mati dah. Bukan kampung kita dah tu, kampung dulu je. Tempat kita sekarang di sini. Kalau lebih daripada 3 hari, maka 1 hari pun tak boleh. Maknanya kita buat 3 hari, apa nama, sembahyang biasa, jamak, 2 hari kita sembahyang biasa. Tak boleh, salah. Ingat, sampai sana niat nak 4 hari ke atas, maka sudah dianggap bermukim. Orang mukim tak boleh sembahyang jamak. Ini selalu banyak berlaku silap. Apa dan cadangkan perkara yang baik yang boleh dibuat untuk menarik orang ramai berjemaah di surau. Ini kena cari jamu orang tabligh lah. Orang tabligh kan bagus, rumah ke rumah kan. Kita begini je sebenarnya. Kesalahan kita, kesilapan kita ialah jiran sebelah tak semayang kan, kita hanya mengumpat aja. Orang sebelah tak ke surau kan? Kita pergilah rumah kawan kita tu, pergi rumah dia, sembang panjang-panjang. Agaknya surau ini ada ceramah, ada baca Nafsu Sya'ban, ada kenduri arwah. Elok dah kita surau agaknya. Saya malam ni ada hal. Tak apalah, bila-bila lah. Betul. Minggu depan datang lagi kan, pergi rumah dia. Waktu masuk ni, saya semayang tumpang, semayang boleh? Semayang. Kita semayang jemaah boleh? Saya mandi, belum lagi. Mandi tu. Saya tunggu jap. Habis mandi, kain tak ada. Oh, kain tak ada. Saya ada bawa kain. Tu. Kiblat entah ke mana, tak tahu. Kain tak ada, kita bagi dia kain.
Dia pun mau tak mau semayang juga je, walaupun dia tak pernah semayang, tapi rupa-rupa tahulah kita dia tak tahu semayang rupanya. Ada setengah orang dia malu nak cerita yang dia tak tahu semayang. Banyak. Tak boleh kita hanya mengatur orang sebelah. Tak, bila kita ajak dia semayang, kita ajak dia. Ada setengah orang silap kita juga kan, datang dia surau, tak pernah buat surau. Ada orang kata, apa mimpi malam tadi? Malu pula dia lagi. Mana orang datang, dia datang ke surau tu, hormat sangat berjangan, terasa dia. Nak beli aku lah ni. Biarkan tak boleh juga. Biasa. Sila-sila naik tak boleh. Orang biasa. Lebih-lebih lagi waktu dia menghadapi masalah. Anak meninggal, isteri meninggal, anak hanyut, semua terbakar, kita orang surau ramai-ramai datang. Baru dia rasa aku tak surau ni pun orang surau datang rumah aku. Kalau aku rajin ke surau, lagi banyak orang datang. Gitu. Jadi maknanya kita kadang-kadang ada zaman-zaman kita nak angin kan, kita marah dia, kita maki dia, tak guna punya bangsa, ke surau pun tak pernah, basuh pendek kulu-kulu, basuh kereta ke surau pendek, puasa pendek. Yelah, orang tak tegur dia, pun kita tegur dia. Alangkah indahnya kalau tutup lutut. Lutut cantik tak apa, pekung pula tu. Ya. Tolong jelaskan sekali lagi, datang apa? Solat jamak sudah ni. Sudah. Jika bermusafir, kita melakukan solat seperti biasa, sememangnya kufur nikmat. Tolong Ustaz jelaskan jika tidak solat jamak kasar. Maknanya dia rugi ajalah. Sunat hukum, dia panggil aula, lebih utama sembahyang jamak dan kasar waktu musafir. Mazhab Hambali, sembahyang orang-orang musafir itulah sembahyang dia, tak lain. Mana orang musafir ni tak sembahyang lain dah, jamak kasar tu lah. Dan mazhab Hambali, Syafi'i dia panggil aula, lebih utama. Tak buat menyalahi yang lebih utama. Hukum memegang Al-Quran tanpa wuduk. Adakah haram sekiranya kita ingin membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran tanpa berwuduk? Kadang-kadang timbul perasaan malas untuk berwuduk, tetapi nak baca Quran, disebabkan tiada berwuduk dan takut haram memegang Al-Quran, maka tak jadi. Nak baca Al-Quran, harap penyelesaian Datuk. Ya, menurut mazhab Syafi'i, menyentuh Al-Quran tanpa wuduk hukumnya haram. Dia baik terus baca. Mana kalau baca pun kita sentuh Quran, sentuh, angkat tak boleh. Apa panggil? Lapik, buka. Pakai kayu ke pakai apa ke boleh. Lebih rugilah kita. Pasal membaca Quran dalam semayang satu huruf 50. Kan? Di luar semayang ada wuduk 25. Di luar semayang tanpa wuduk 15. Tiap-tiap satu huruf. Bismillah ada 19 huruf. Kalilah dengan 50, 25 ke 15. Itu dah. Kita rugi, penat tak dapat pahala banyak. Itu je lah. Sikit je kena ambil wuduk je. Ya. Datuk jelaskan hubung kait antara syarat sah dan rukun salat. Syarat sah ni yang luar semayang, luar menghadap kiblat, bersih, berwuduk, tutup aurat, itu syarat sah. Man tak ada ni tak sah, pasal semayang tak ikut undang. Rukun ni dalam semayang. Fatihahnya, rukuknya itu dalam semayang. Syarat sah sebelum semayang, dan rukun dalam waktu dia bersemayang. Itu maksud. Kenapa kebanyakan kaum Hawa boleh solat tapi tak boleh menutup aurat? Tak tahu saya mengapa. Mana dia tahu hal dia? Kaedahnya begini aja.
Barang siapa yang sembahyang tetapi tidak untuk aurat, bermakna sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaedah. Kalau Allah Taala terima solatnya, dia akan meninggalkan yang mungkar. Itu tak mudah ada. Maka orang perempuan yang tutup aurat suruh sembahyang balik, sembahyang lama sampai maksudnya akan tutup aurat dia. Kalau selagi tak tutup aurat, selagi itulah sembahyang Allah Taala belum terima lagi. Pasal dalam Islam ni dia tak boleh pecah-pecah. Tak boleh, ni bab sembahyang, itu hal lain. Ini bab aurat, bab letak, dia sekali jalan. Kalau dia beriman kepada Allah Taala, dia pun sembahyang, dia pun tutup aurat. Tidak boleh dia pilih-pilih. Jangan buat amalan sesuatu yang kita suka. Naklah buat amalan yang Allah Taala suka. Kita suka sembahyang, tutup aurat tak suka, mana boleh, itu hak Taala. Itu kena ingat. Orang lelaki pun begitu. Jangan orang lelaki pakai seluar pendek. Sembahyang kuat satu orang malam, satu hari, tuan jumpa saya, peluk kuat-kuat. Ustaz malam tadi saya kiam mulai, memang hebat, menangis saat itu, istighfar betul. Waktu dia peluk tu, dia pakai seluar pendek. Ramai muslimin pula yang solat, tapi mengapa masih ramai tidak boleh menerima kesyumulan Islam. Maknanya orang lelaki pula satu hal pula, dia sembahyang kuat tetapi hukum masalah tak nak pakai, nolak hukum Al-Quran, nolak potong tangan, nolak rejam, nolak sebat, nolak hukum minum arak. Pasal dia anggap bahawa Islam itulah hanya sembahyang puasa saja. Dia tak faham, dia kena mengaji banyak lagi. Banyak orang tak faham. Anggapan dia Islam itu sembahyang aja dah, sembahyang, puasa, zakat, haji, wirid dah. Hal-hal negara ni serah pada orang lain. Kita telah mengambil hukum barat, tidak mengambil hukum Allah Ta'ala. Kita mengambil hukum yang kita suka, menolak yang tidak kita suka. Ekonomi pun kita ambil, politik pun tak ambil, sebagainya. Maka ramai orang berpendapat ulama-ulama jangan masuk politik, biar orang lain politik. Ini adalah pengajaran yang dibawa oleh Kristian. Apa berlakunya Renaissance, berlakunya pembaharuan di barat, pemberontakan di barat, apabila berlakunya pertanian sehebat, gereja yang ketika itu menjaga gereja dan negara. Akhirnya padri mengenakan cukai tinggi-tinggi, nama rakyat telah pun memberontak, maka kalahlah Pope, dan Pope diserahkan kuasa gereja, negara diserahkan pada orang lain. Ini sekular namanya. Mana gereja di bawah pentadbiran Pope, negara diserahkan pada orang lain. Da' li kaisar ma li kaisar, da' lillah ma lillah, ad-din dayan wal watanul jami'. Agama bagi orang agama saja, dan negara bagi orang lain. Berpisahlah agama dengan negara. Maka orang ambil pandangan itu, diserapkan kepada Islam. Maka Islam pun dibuat begitu, orang-orang yang agama, jagalah agama saja. Berjanji sudah berhaban, baca Quran, jadi imam, jadi negara bagi orang lain. Hancur negara. Apa orang-orang yang tak faham agama, mentadbir negara. Dan kaedah dia kata iqamatuddin wa syatud dunya bihi. Makna politik itu ialah menegakkan agama dan mentadbir negara mengikut agama. Sekarang tadbir agama tidak ikut negara, tidak ikut agama. Maka orang itu belum lagi dianggap sebagai orang yang syamil, orang yang syumul. Islam itu dianggap separuh saja. Buat sembahyang dua muka aja. Aqimus salah, sembahyanglah. Buat zakah, zakatlah. Kemudian wa'atul hajjul amrah, buatlah haji. Itu saja. Berapa? 6,236 ayat dalam Quran. Yang kita pakai hanya satu muka je. Sembahyang, puasa, zakat, haji, sah, umrah. Habis. Soal Ustaz minta jelaskan kelebihan dan manfaat pada uduk dan rukun sembahyang. Apa manfaat? Contohnya tadi Ustaz ada mengatakan masukkan air ke hidung, ubat resdung. Itu antara lain lah. Maknanya kalau kita sujud pula akan tenang fikiran. Pasal di ujung ini ada tu urat ni, bila kita sujud darah masuk dalam urat.
Kita nak mengintai je apa. Bila sujud lama-lama, darah masuk ini, menyebabkan akan tenang fikiran. Tu dia. Ya, akan tenang. Itu sujud lama-lama sikit, dia darah masuk situ. Itu antara lain. Dan kalau kita berwuduk, akan cerah muka kita di akhirat besok pula. Di sini akan bercahaya. Kalau sujud pun ini akan tak masuk di api neraka. Itu kelebihan-kelebihan dia. Sama juga kita kalau makan itu jilat jari. Sebenarnya bukan jilat jari, ujung ni aja untuk menghadamkan makanan. Itu Jerman buat kajian. Itu antara lain lah, banyak lagi. Kita cari dalam kitab Hikmatut Tasyri'. Hikmatut Tasyri'. Masa solat tahajud memang tak boleh tadi masa sujud selepas salam dan masa berdoa. Boleh tak menangis? Apa nak menangis ni? Masa solat tahajud menangis memang tak boleh. Tapi masa sujud selepas salam dan masa berdoa boleh tak menangis? Ya, maknanya kalau waktu berdoa menangis tak masalah. Waktu sujud luar sembahyang tak ada masalah. Yang tak boleh menangis, suara tak keluar tak apa, air mata meleleh tak masalah. Dan sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Apakah hukum solat dalam keadaan terlalu letih dan mengantuk? Adakah kita perlu rehat dulu kemudian solat, sedangkan menyegerakan solat adalah wajib? Tak. Kalau kita terlalu letih dan mengantuk, sunat tidur dulu. Iza na'asa ahdukum, iza apa dia? Apabila di antara mengantuk, dia bukan, hendaklah tidur apabila kamu mengantuk. Apabila kamu sedang semayang dan kamu mengantuk, sebab kita tak tahu apa yang kita baca, tidur. Sunat tidur dulu. Sama, makan pun tidur dulu, makan dulu, tidur pun tidur dulu, dengan syarat waktu masih panjang. Kata pukul 1:30 dan semayang zuhur, mengantuk sangat, tidur dulu. Itu. Ataupun 1:30 tu hidang dah angkat, perut pun lapar, makan dulu. Itu Tuhan Allah tahu dah perangai manusia ni. Waktu mengantuk, waktu makan, makanlah dulu, senang. Tak ada masalah. Dia bukan wajib semayang segera, tak. Sunat menyegerakan semayang apabila masuk waktu, tidak wajib pada waktu panjang. Ini panggilan kaedah fiqh wajib muwassa'. Dia wajib muwassa', wajib yang masih panjang. Mudayyak satu, muwassa' satu. Mudayyak macam puasa lah. Masuk Ramadan tak boleh tangguh dah, mesti puasa, itu mudayyak. Dan itu masuk zuhur Ramadan, saya tak nak puasa dah, tahun depan nak puasa, tak boleh. Sembahyang tak apa. Buang yang kecil basuh pun boleh tangguh, muwassa' dia panggil. Itu dia. Apakah hujung jari kaki masih dianggap perutnya selagi kukunya tidak menyentuh lantai, yakni tidak perlu dilipatkan jari tersebut? Ya, wajib melipatkan jari. Dipanggil rukun yang ketujuh. Yang selanjutnya ialah perut jari kaki, bukan ujung jari kaki, perut, maknanya yang bawah tu lah, perut letuk tu, bukan letak gini, letak itu ujungnya, perutnya tapak tu, begitu letukkan itu, itu suruh perut. Ketika berhadas kecil, ada sedikit percikan terkena seluar dan direnjis dengan air mutlak. Soalan, boleh atau tidak seluar digunakan untuk melakukan semayang? Minyak, minta Ustaz jelaskan sedikit.
kalau kena najis, walau setiap hukumnya najis, hendaklah basuh seluar itu dengan air yang mengalir. Yang Anas dulu ni mercik air itu kerana ia ragu-ragu saja. Ini yakin waktu buang air kecil itu tertitik sikit pada seluar, hendaklah dia basuh di mana seluar itu, di mana yang kena air kecil itu. Tak boleh tergendir-gendir gitu je. Ini hanya untuk itu kalau was-was saja. Ya, wallahu alam. Dah masuk waktu asar, ya. Sekian dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.